bulan. Dari tak boleh. Post di TT. Ya. Aku share kat Ustaz. Malah kita orang buat macam ni Ustaz. Dia cakap okey. Dia kata geram dengan kawalan orang. Asal? Makan kanan makan. Ada kiri kanan kedai yang sama. Kalau sebelah tutup, pergi sebelah sini sebab kedai yang sama. Tom yum. Dia macam kedai tom yum. Thailand. Diet kan? Diet Thailand. Tak tahu macam nak selesaikan. Saya siapa yang bagi ni? Siapa yang bagi? Bila pergi Jakarta dah semua pula mengaku. Okey, dia cakap Jadi Aziz, letakkan Allah yang pertama ialah hati. InsyaAllah bila kita berusaha menjadi hamba Allah yang cinta, hamba yang Allah cinta, dia akan menghadirkan insan-insan yang baik yang turut mencintainya dalam kehidupan kita. Betul. Terus kuat, keep positif. Kami semua rindu senyuman dan ilmu dari Ustaz Jim. Allah, Ustaz tu Ustaz. Apa yang kita orang bercakap ni semua datang daripada Ustaz. Yang korang-korang dengar apa saya share, Iwan, Fian, Daman, Idan, semua kita orang belajar daripada Ustaz Zul lah. Dia Ustaz Zul dan Ustaz Zahari. Kita orang banyak refer dua ustaz. Saya baru nak start, bukan ustaz. Cici Rodok. Pun bagi. Sekejap. Okey, tak BG dia kata terus kuat and keep positive. Kami semua rindu senyuman dan ilmu dari keep fighting. Love you too, hamba Allah. InsyaAllah. Jarang dapat bunga. Comel lah siapa yang bagi. Dah lah, bunga rose tak pun merah. Bunga hidup. Daun bunga hidup. Ya, Bau tak? Tutup insyaAllah. Lagi saya dekat dulu. Lagi tajam tu. Itu kerja awal. Belum lagi. Belum start lagi. Contoh nama Ustaz, saya Kawan yang santai di Bukit Estate. Ada yang suka dalam diam lah. Kedai dekat mana dia? Dekat Ampang. Please like Wan bawa bank. InsyaAllah nanti. Lepas tu dah aku mana buat pakai kabel macam kau. Powernya ada. Power ada. Apa ada pakai kabel? Ni dah saya buat apa? Amai dia. Betul lah. Amai dia gitu. Ustaz boleh bagi tak kata-kata sikit kat Izadi Ustaz? Semenjak ni dia dah naik macam Ustaz dia. Dia hanya orang tertentu je lah yang tahu macam mana saya. Nak tengok bunga. Alamak, dia dah letak balik. Dapat duduk dengan Izadi ni satu mimpi. Maknanya tak plan pun nak jumpa malam ni. Tapi terang Allah tu jumpa orang hebat ni. Masya Allah. Izadi orang hebat. Kau semua tumpang. Alhamdulillah ni tak payah komen lah yang mana baca. Saya yang tumpang. Ya, Izadi dia Ustaz Tak boleh lah. Ui, tak boleh. Buka gap. Over betul lu. Buka gap. Apa sini? Eri, ni bawa kawan sekali kerangkat zaman Murat N tadi. Senyum kerangkat tu ke bawahnya? Tadi Hanson dia pakai. Allah mana. Ni boleh kat.
Oi, ni power bank ni balik anjing mampu ya? Stiker Tengok kita. Tengok benda besar. Bisa orang je. Oh dia nak minum apa? Jumpa kereta ni. Ada apa? George. Idaman George. Idaman George. Pokok main klik. Tak live ke? Jadi kalau live nanti Ni tengah live ni. tengah live ni. Lebih pakai phone orang. Jaga air muka Mimi kenapa? Kenapa dengan air muka tu? Pasal apa? Ada benda saya tak tahu. Itu kepala aku. Tak ada share. Ini minta Ustaz share. Ustaz, share guys, tipping. Jangan tanya kalau hari ibu tu macam mana nak hadap kalau hari-hari hidup. Mana nak hadap kalau hari-hari hidup. Ada sedih. Awak dah. Ada kau tak dah. Ramai tengah sedih. Ustaz Zul kan. Terima kasih. La tak. Screen. Tak lah. Siapa Ustaz? Lupa subscribe Zaidi, Syaidan, Puwatet, Fian dan semua. Idaman manusia agung. Jadi apa soalan tadi? Ada orang cakap ramai yang sedih. Sekarang ramai tengah down, ada depression. Hidup ni dia jadi seperti kebun. Manusia diciptakan daripada tanah. Maka kita hidup kita seperti tanah. Tanah ini mesti diusahakan. Jadi kenapa orang letak racun? Kenapa orang bersihkan kebun? Supaya letak benih yang cantik menjadi pokok, akhirnya menjadi buah. Dan buah itu memberi manfaat pada orang lain. Jadi hidup, kalau nak hilangkan sedih, tak seronok, datangkan gembira. Macam mana nak gembira? Redha. Apa maksud redha? Suka dengan apa yang Tuhan bagi. Tuhan bagi ujian, kita suka. Tuhan bagi sakit, kita suka. Saya sakit kena kanser. Awak baru kanser belum mati. Ada orang yang tak mati, tiba-tiba mati walaupun tak sakit. Jadi sebenarnya kita yang pegang remote control untuk diri kita. Nak sedih, kita akan sedih. Tapi kalau nak bahagia, kita akan kekal bahagia. Sebenarnya tak ada istilah healing, tak ada istilah kecewa. Hanya orang yang kecewa ini bila dia tak sampai maksud. Kenapa nak kecewa? Allah yang beri kebaikan dan Allah juga yang beri ujian. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diuji. Jadi apa lagi kita? Nabi lain-lain tak ada ayah, kan? Kita kadang-kadang mungkin ayah kita terpisah, mungkin ayah kita tak duduk dengan kita, tapi Nabi lain tak ada ayah. Itu manusia paling agung, dia uji. Apalah lagi kita manusia biasa yang pasti dan pasti kita diuji. Ingat, orang yang beriman suka untuk diuji. Betul macam ni, penuh kamera. Bila jadi bahagia. Kalau kita rasa semak, jadi semak. Jadi anda menentukan, pilihan di tangan anda. Hati yang bahagia sentiasa melihat dengan pandangan rahmat kasih sayang Allah. Ya Allah. Buat melapak aku ya. Nak tahu apa tu? Paus. Oh, kata Ustaz, ya Allah. Ustaz, Ya Allah. Ustaz cakap ya paus. Bila siapa yang bagi paus tadi, bagi kereta api tadi, makna dia telah bahagia. Sebab apa dia bahagia? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang Allah beri rezeki, dia kongsi dengan orang, maka dia akan bahagia di akhirat. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwa. Benar. Sentiasa membahagiakan orang lain walaupun hati dia terluka. Orang yang ikhlas seperti pokok di baling batu, di baling kereta api. Aduh, terima kasih. Semoga murah rezeki, murah rezeki. Amin. Jadi itulah. Sikit je perkongsian Ustaz. Dah habis dah ilmu Ustaz. Dengan download lain. Dah habis dah ilmu. Ilmu dah habis dah. Azizul. Ustaz, tu ada orang cakap gunakan landasan yang betul. Adakah TikTok macam social media ni landasan yang betul untuk kita share benda-benda ilmu? Itu ada orang Semalam. Oh, soalan tu macam ni ya. Terekak, kecelak. Apa dia solo kali? TikTok ke, Instagram ke, selagi mana mendatangkan kebaikan ibarat pisau. Pisau kalau potong ayam boleh makan, tapi pisau kalau membunuh jadi jenayah.
TikTok digunakan pada jalan kebaikan, dapat pahala. Digunakan pada jalan keburukan, maka mendapat murka Allah. Kan senang. Renung-renungkan dan selamat beramal. Apa yang susah sangat? Soalan tu senang. Kalau macam ni kita cakap baik-baik, orang nak dengar. Kalau like, tak like, Jahanam. swipe. Itu lagu. Itu lagu Ustaz. Jadi TikTok ni macam ni, kalau kita buat baik-baik macam ni, bahagia dengan anak syurga ni penuh kamera. Nak syurga. Ustaz ingat apa? Selalu orang nak duduk seorang-seorang, tak nak share dengan orang, ada duduk ramai-ramai. Ustaz. Alhamdulillah. Ni bukan sur, ni subhanallah. Dapat kereta pula, tapi dapat. Terima kasih Qurratul Auni. Daman tu. Qurratul Auni, masya-Allah, semoga dimurahkan rezeki anak syurga. Ni semua nak syurga. Dia nak syurga, dia nak syurga. Sebab apa? Mendoakan orang syurga, mudah-mudahan orang tu berbalik pada kita. Jangan kita cakap buruk pada orang, takut buruk tu akan balik pada kita. Benar. Ustaz Paus. Ustaz. Ya Allah, mati. Ustaz Paus. Paus tok. Arab. Terima kasih semua. Semoga follow lah Iwan, F1 ni, Syahidan, Zaidi, Pian, Daman. Follow dia orang ni semua. Semoga dia orang buat kebaikan. InsyaAllah. Member online. Member online terus. Sama-sama. Seronok dengar ilmu Ustaz bagi. Ilmu ni pasti seronok. Siapa bagi pun seronok. Zaidi bagi pun seronok, Iwan bagi pun seronok. Asal ilmu pasti seronok. Benda yang baik pasti seronok. Manusia takkan suka benda yang busuk. Manusia takkan suka benda yang tak baik. Itu fitrah manusia. Sebab itu bila orang mencinta, dia bagi bunga. Jarang orang cinta bagi batu. Kalau bagi bangkali gila. Betul. Kan? Jodoh. Oh yeah. Ustaz paling seronok. Ustaz tak seronok, Ustaz serius ni. Hormat sikit. Suka dengan Ustaz share ilmu. Siapa-siapa share pun best. Respect Ustaz Lagi Ustaz share pasal jodoh Ustaz. Jodoh. Ustaz Dia orang nak Zaidi. Yalah. Dia nak Zaidi. Agama kata apa? Yang pertama cari Ustaz agama. anjing. Oh yeah. Dok. Mana sikit nasi. Dok. Ashabul Kahfi. Diorang cakap pasal kes yang baru-baru ni Ustaz. Ada Ustaz, macam mana nak positif? Positif tu di tangan kita. Kalau ada nasib baru, nasib basi, kita pilih yang mana? Kita akan pilih nasib yang baru. Kehidupan ada ujian dan nikmat. Maka kalau ujian tadi kita pandang dengan nikmat, maka kita akan dapat kenikmatan dalam ujian tadi. Benar ya Allah. Terima kasih bagi location. Cik bangun tahajud Ustaz. Saya tengok sana. Cik bangun tahajud Ustaz. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Banyak soalan ni. Ustaz anjing kan. Jodoh. Dia dapat love. Kalau kita percaya bukan kisah silang kita itu. Kalau nak tanya buat hukum akam, time ni masih betul. Padu penerangan Ustaz. Dah tak padu. Ilmu habis lah. Ustaz macam nak kawal panas baran. Nabi kata la taghdab. Nabi ulang 3 kali. Orang yang marah, orang yang panas baran, kesudahan dia menyesal. Orang yang panas baran, kesudahan dia menyesal. Buat apa nak marah? Tak payah marah. Santai saja. Apa tu? Dapat moral. Tu mah okey. Ustaz lah tak pernah dapat buat. Kenapa tu dia? Jodoh. Lek. Ustaz macam mana nak keep istiqamah? Istiqamah ni kata Allah fastaqim kama umirta. Lakukanlah apa yang aku perintahkan. Istiqamah ni macam mana kita nak tahu sampai kita mati. Bila kita mati, orang cakap masa Iwan hidup dia selalu belanja orang. Masa Syahidan hidup dia selalu bahagiakan orang. Masa Idaman hidup dulu dia selalu gembirakan orang. Bila dia mati, orang sebut kebaikan dia. Itu maksud istiqamah. Bila nak tahu istiqamah? Bila mati. Masya Allah. Ubur. Bagi sikit lah. Lagi Ubur. Terima kasih Ustaz kongsi ilmu sama-sama. Kita tak Ustaz ada. Masya Allah. Ustaz Zul Hazwan. Kau nak follow Ustaz Zul Hazwan. Follow dia orang je. Dia orang ni dah hebat-hebat dah. Ustaz Zul Hazwan kau nak follow Ustaz Zul. Comel je masing-masing. Comel try tengok. Ustaz Swan. Terima kasih banyak. Wah Ustaz bagi tu. Jadilah seperti swan. Walau dalam kehidupan jadi seperti swan. Walaupun kaki di bawah berkocak di atas tetap nampak tenang. Begitulah hidup kita. Walaupun pelbagai 1001 ujian, jadi manusia yang tenang. Senyum pada orang walaupun kita ada ujian. Jadi hidup jadi seperti apa? Jadi seperti swan ataupun jadi seperti itik. Kelihatan tenang walaupun di dalam ni bergelora. Oh yeah. Ya. Pasal jodoh. Allah.
Ustaz, kalau tahajud kena tidur je. Disunatkan sunat tidur baru tahajud. Tapi kalau tak tidur, terus je semayang hajat, semayang taubat, semayang hajat taubat, semayang witir. Buat 2 rakaat, 1 rakaat. Wifi hutang. Ustaz, macam mana dengan kes UIA saya buntu? Ni, Selagi mana ulama, maka ikutlah ilmu yang dia ada. Ulama ni dia mengaji, kita ni tak mengaji. Jadi dia ada mengaji, ikut je lah. Kenapa nak pening-pening kan? Ustaz, apa hukum bagi orang bantu? Tanya soalan. Mereka hubungan silaturahim. Mereka yang menyambung silaturahim, Allah akan sediakan bagi mereka tempat duduk dalam syurga. Satu ketika Jibril AS lalu dalam syurga, tengok ada tempat duduk. Jadi Jibril tanya pada Allah, wahai Allah, tempat duduk ni untuk siapa? Kata Allah, tempat duduk ini adalah untuk mereka-mereka yang menjaga silaturahim kita. Sebab tu menyatukan orang, menyatukan hati-hati manusia, pahala dia besar. Sebab apa? Dia mendapat kasih sayang Allah. Saat kita sayang dan kasih kepada orang, saat itu Allah sayang dan kasih kepada kita. Hari tu ada orang tegur bab ikhtilat. Ikhtilat. Kalau kita live dengan perempuan Dia dalam sosial media, Ni kacau. Ustaz, kalau Angau dengan Didi kalau Angau dengan Didi, sama Didi. Ni lah Didi. Kalau Angau Zaidi, apa ubat dia? Kalau Anggung dengan Zaidi kena datang sini. Kena berubat. Dia bila datang tengok depan-depan ni, dia lagi real daripada dalam ni tengok. Kena sifat. Oi, insya-Allah ambil air kolah 7 masjid mandi. Insya-Allah. tak ikhtilat sambung lalai lah. Okey. Jadi bang Mandi. Dia banyak soalan dia orang ni. Kamu tak salah. Apa dia tadi soalan? Ustaz, macam mana nak ganti solat yang itilat Ustaz, itilat. Solat yang kita tinggalkan, bila kita solat kita niat qada. Contoh semayang zuhur, lepas tu semayang lagi 4 rakaat. Kalau kita tengok ada orang tengah semayang, kita pergi dekat dia, semayang lagi 4 rakaat. So sambung semayang dengan niat kita nak qada solat kita yang lalu. Cicil, Ustaz buat cicil tadi. Alamak, tak dapat Ustaz. Ustaz, dapat buat. itilat. Itilat tadi Ustaz. Ikhtilat ni macam mana, sejauh mana kita kat mana-mana pun ada ikhtilat. Dekat warung, dekat supermarket, dekat pawagam, dekat mana-mana kan. Jadi ikhtilat ni kita jaga sekadar yang mampu untuk kita jaga. Selagi mana kita rasa keadaan. Contoh, kadang-kadang kita naik bas, dalam bas tu ada perkara yang tak baik. Kadang-kadang kita naik kapal terbang, naik kapal terbang tu ada perkara yang tak baik. Jadi selagi kita boleh mengelak, kita elak. Tetapi selagi kita niat pada kebaikan, maka doakan kebaikan. Dalam ujian ni pasti ada. Macam mana dulu wali-wali Allah di mana, di Indonesia, Wali Songo kan, masuk kelab malam. Jadi orang tengok macam pelik. Tapi tu dah usaha dakwah yang mereka lakukan, dan kita ni kena selalu mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah menilai sesiapa. Dia bertatu, dia tak tutup aurat, siapa pun dia, sangka baik dengan orang, ajak manusia kepada Allah. Ustaz, ada orang tanya Ustaz ni. Ustaz, nak tanya ni, Ustaz single ke? Ustaz, ada orang tanya Ustaz. Alhamdulillah, Akak Ayun saya dah kahwin, ada 6 orang anak dan dapat isteri yang bahagia sangat. Jadi syukur pada Allah. Alamak, tak dapat Nasi lapin dia. kahwin waktu tu umur saya 22. Isteri umur 18. Jadi kahwin ni kena yakin. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu ada duit, jangan tunggu ada rumah, jangan tunggu ada kereta. Kahwin, rezeki tu akan datang. InsyaAllah. Ustaz, nak tanya, kalau kita tegur seseorang itu dari segi pakaian dan dia terasa kita berdosa ke? Dakwah ni berhikmah, tegurlah orang dengan baik. Maksudnya apa? Hikmah ni perkara yang hilang hari ni. Contoh, kalau kawan kita tu kita nak suruh tutup aurat, cakap yang baik-baik. Bagi hadiah kat dia baju, bagi hadiah kat dia jubah, bagi hadiah kat dia tudung, supaya dengan hadiah-hadiah tadi menyebabkan dia berfikir sejenak. Jangan jumpa dia, engkau ni tudung tak pakai, neraka banyak ni kosong tau. Jangan. Sebab apa? Matlamat tak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Dari Yaman. Ayo. Yaman. Ustaz siap. Yaman. Amin. Yaman, nama dia Amir. Mini, Yaman. نعم أكيد أكيد 100%. 100%. نعم أنا سعودي والله. يا هلا وسهلا. إيه أنا سعودي في على جدة. راسي والله. ايوه أنت شغال هنا؟ شغال هنا ولا؟ Amin. انا شغال في الفيديو. Amin. Kam sana? Amin. Amin. 12 Amin. سنة. إيه تقعد وأنت سيبها فضل. سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. 12 tahun. ما شاء الله. والله اليماني أحسن ناس. نور الشام هذا حبيبي انت الام ان حبيبي Bukan, itu lagu Rusia. Itu lagu Rusia. Ustaz, macam mana nak rajin untuk solat? Solat ni adalah hadiah daripada Allah.
Jadi manusia yang beriman, dia pasti rindu dan tak sabar nak solat. Sebab solat ni pertemuan kita dengan Allah. Kalau kita nak jumpa Perdana Menteri, belum tentu kita boleh jumpa Perdana Menteri. Kalau kita nak jumpa Agung, belum tentu kita boleh jumpa Agung. Tapi nak jumpa Allah, kita ambil wudu, hampas dada, solat 2 rakaat, mengadu pada Allah, didengar langit ketujuh. Bayangkan, dialah Allah. Dialah Allah yang menjadikan Agung. Dialah Allah yang menjadikan Perdana Menteri. Jadi tidak ada kuasa yang menjadikan melainkan Allah SWT. Jadi macam mana nak solat? Mestilah kena solat. Sebab solat ni jumpa Allah. Dia yang bagi kita nafas, dia yang bagi kita mata, dia yang bagi kita hidup. Jadi 5 kali sehari takkan tak boleh jumpa dia. Kawan-kawan boleh jumpa lepak. Tapi sayang, bila kita jauh dengan Allah, kita hilang segala-galanya. Salah Syahidan Ustaz. Dan salah Widan Ustaz, kalau solat qada tak selesai lagi, tak boleh buat solat sunat lain kau? Ini ada pandangan yang kata boleh dan ada kata pandangan tak boleh. Jadi kita berpegang pada pandangan masing-masing. Kadang-kadang takut kita nak solat, nak qada tak tahu bila nak habis. Nak qada bila tak tahu nak habis. Jadi solat yang mana kita mampu buat, solat jangan balah. Ada pandangan ulama, kita pilih mana yang kita nak pegang. Kadang kita balah, lain-lain tak buat azum. Nak buat tarawih 8 ke 20, tak tahu lah. Jadi tak pilih tahu. Ustaz, waktu tayar akhir, Ustaz, waktu tayar akhir wajib ke angkat jari telunjuk dari main-main anta limaan. Baru cakap pasal solat, Allah dah hantar nasi Arab. Sekali Arab. Arab dah. Kambing. Allah. Ya salam, ya salam. Ya salam. Ustaz, waktu tayar akhir wajib ke angkat jari telunjuk? Waktu tayar akhir, Allah bukan kelak seksi lah dah. Okey. Ayat nombor 3. Asyhadu an la ilaha Illallah. Waktu tu baru angkat. Kalau terlupa nak angkat tak apa. Tapi kalau boleh at-tahiyyah jangan angkat lagi. Pegang. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru angkat. Ustaz ada ajar saya dulu yang kita orang Ustaz buat gini Ustaz. Ini. Dia macam ni tengok. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu ni tangannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruskan bacaan Habib. Nampak tak? Jadi ada orang naik dah at-tahiyyah. Naik dah. Sebaik-baiknya apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawat sampailah asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Ustaz doa boleh ubah takdir tak? Ustaz, doa boleh. Tugas manusia adalah berdoa kepada Allah. Urusan takdir itu urusan Allah. Jadi jangan buat kerja Allah. Kerja kita berdoa. Adapun takdir kerja Allah. Jangan buat kerja Allah. Kadang orang tanya Ustaz, sekarang ni Nabi dah tak terima wahyu, Rasulullah dah wafat. Malaikat Jibril buat apa? Ada punya soalan. Kan? Mana nak beritahu? Itu semua kerja Allah. Jadi selesaikan urusan kita. Jangan risau buat takdir Allah. Takdir Allah tak pernah salah untuk kita. Kita yang salah terima takdir Allah. Kena turunkan tak jari tu lepas syahadah? Tak ada, maintain je sampai habis. Maintain sampai habis. Ustaz kalau dapat Ada orang buat macam ni, ada orang macam ni. Kau ajar yang bukan lah macam Aman. begini, cici je nanti. Oh, cicil Cicil. Tapi kalau dapat lah. Ustaz buat, aku buat dulu tak pernah jadi. Aku tak boleh buat. Abang Idan macam adik Abang Idan dah macam adik Abang Idaman. Aku nak tunggu dulu. Man geli bodoh. Aku beli. Ustaz. Ui, pak dumpak. Ustaz orang utara betul. Ustaz orang utara. Dia Saya orang Kedah. Dia orang Kedah. Orang Kedah. Dia duduk kat Kali Castle. Oi, kulim. Padang terap. Kulim. Mana mai pun tak tahu. Tak tahu nak abang pergi kat hang. Oh, biar. Ya, dulu insanya betul. Masya-Allah. Ustaz, saya cakap dengan korang, Ustaz ni saya suka dia kalau Ustaz azan. Kan Ustaz azan Mekah Ustaz. Dia main order-order. Ada macam-macam. Lama tak dengar Ustaz. Order-order. Nampak Ustaz dia ni aduh. Geram betul lah Kadaman ni. Ada. Seorang tak ada. Ustaz nasihat untuk wanita sikit. Wanita sekarang kurang rasa haya. Haya apa? Haya solat. Dia macam ni. Sebelum kita nak ubah orang, kita doakan Allah beri kebaikan, jadi kita doa. Dan bila kita doakan kebaikan pada orang, doa tu doa silahul mu'min, doa senjata bagi orang beriman. Kita nampak orang kita tak tutup aurat, kita doa, ya Allah kesian dekat Aminah, kau bagilah dia hati yang lembut untuk tutup aurat. Doa walaupun dia tak tahu, malaikat di langit 7 tahu doa kita. Itu lebih baik. Ustaz nak tanya, kalau contoh si A ada anak
pertama agama. Yang kedua nasab. Yang ketiga cantik. Yang keempat harta. Nasab kena tahu juga. Lepas tu Nabi anjurkan kita ni kahwin kacuk. Contoh Syahidan kahwin orang Ukraine. Allah. No, tu dia Ukraine no. Oh yeah. Mana main tak Tunjuk punya kau sentuh lebam. sentuh lebam dah. Kecak lekok. Ui, mantap Pak Abu. Ustaz bagi kata-kata semangat bila ada zuriat. Nabi SAW kahwin dengan Aisyah. Aisyah wanita yang muda, yang gagah, yang cantik, yang bijak. Tapi Allah tak rezekikan anak. Tak ada anak pun rezeki. Diberi anak pun rezeki. Bila tak ada anak, kita rezeki. Kita tak sakit hati anak. Hey. Okay. Bila tak ada anak, kita tak ada dosa dengan anak. Kita tak sakit hati anak. Kita tak terbeban dengan anak. Tapi sunyi Ustaz. Kenapa sunyi? Anak buah ada. Ambillah budak-budak tahfiz jadi anak angkat kita. Ambillah anak-anak yang diberi ujian. Ambil dia orang jadi anak angkat kita. Dapat pahala. Bagaimana Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu Nabi Aminah. Ibunya bernama Aminah. Allah jadikan Aminah susunya habis. Maka disusukan oleh Halimatus Sa'diyah daripada kaum Bani Sa'ad. Suami kepada Halimatus Sa'diyah nama Haris. Jadi waktu Nabi pergi ke sana, kampung tadi tumbuh-tumbuhan menjadi subur, tanam-tanaman menjadi hasil, binatang-binatang yang dulunya kering menjadi gemuk, yang dulunya tak beranak akhirnya beranak, disebabkan Nabi dibawa ke kampung Bani Sa'ad, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi dalam hidup ada anak rezeki, tak ada anak pun rezeki. Buatlah apa pun kebaikan, yang penting yakin dengan takdir Allah. Alhamdulillah. Makan nasi. Kau tak makan kan? Nasi arak ni boleh makan. Puasa putih tak semestinya kena dalam 3 hari ya. Betul-betul kan Ustaz. Puasa putih kan Ustaz? Puasa putih. Ustaz tahu Ustaz? Tak. Nasi arak tu bukan main. Ustaz nak makan. Saya pula ambil. Ambil bawa. Ustaz nak makan dah. Nak makan lah. Ustaz. Okey, tunggu jap. Tak nak makan dulu guys. Mana Zaidi? Ustaz, Mana Zaidi dia? kena tunggu ke ataupun kena usaha cari? Tu. Duduk kena tunggu atau usaha cari. Seronok dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Iwan. Bukan. Saya bukan Ustaz. Bukan Ustaz. Kita pergi cari mandi. Bagi Ustaz makan dulu guys inilah Ustaz kita orang belajar dulu. Kalau tunggu Keluar tablik dengan Ustaz ni lah. Saya Zaidi Daman. tengah jalan-jalan. Nampak ada seorang Thank you Iwan. Thank you. Lama semua. Lepas tu kena Umar tanya dia, buat apa? Ustaz Jim hilang ke ada tu? Tengah busy. Umar kata, Dia hari datang. tak ada sesuatu. Ustaznya best kan? Best kan? Saya bertawakan begini, aku akan pancung. Saya ada soalan semua tanya Ustaz. Dua-dua kena diusap. Terima kasih Pak Iwan. Sama. Oh yeah. Nanti saya kita orang jumpa ni sebab saya tengah settingkan untuk kita orang buat live. Nanti Ustaz akan naik sekali. Tu korang doakan lah lepas tu saya temukan semua orang kat sini hari ni. Nah, insyaAllah kita sama-sama sampai yang kebaikan lah. Semoga bermanfaat insyaAllah. Apa nama TikTok Ustaz? Dul Hadwan Ismail. Doa kami di doa tu kurang dulu lah. Adik Wana Ali ke? Ni abang dia kan? Abang. Dia tak makan. Wana Ali ni abang. Itu sama-sama semua. Banyaknya tanya sama-sama. Itulah nanti insyaAllah. Korang ready je lah. Nanti saya buat live. Saya akan invite Ustaz sekali. So time tu siapa nak tanya, kita akan tanya lah. Ustaz ni best. Pernah datang sekolah anak ngajar dia baik. Betul. Sebabnya thank you Iwan lama. Apa Ustaz tadi ada orang tanya apa Ustaz update. Walaupun ayah kita sakit hati kita, doakan, bahagiakan. Walaupun kita Iwan, boleh tak tanya Ustaz kalau kita tolak tak apa, kalau kita susah tak? Itu kerja Tuhan kan. Dari Datuk kerja Tuhan. Nanti kita laksanakan. dia doakan mak dia doakan ayah dia, walaupun ayah Doa kami di Iwan. InsyaAllah. Iwan tu orang komen. Dia orang komen bukan. balas keburukan. Tak apa. Kebaikan itulah Sekejap pergi apa yang tadi. Dia aku marah dia. Dia ada orang cari kau ni.
Kalau dia ni on, dia tak tahu mau. Dah, jangan gaduh. Ya, dia tapau semua Ustaz. Sebenarnya kita nak jelaskan perasaan dekat ajnabi. Nanti saya tanyakan, nanti guys, tapau kan. Orang relax guys Orang relax guys saya tapau tak makan guys. Daman tu memang mangkuk. Dia upacara Daman. Dia kitab. Tak ada moderator Iwan, tak ada. Saya tak ada moderator. Menghormati agama lain untuk mereka melakukan agama mereka. Jadi kita jangan Iwan nak beli phone macam mana? Nak beli iPhone, korang boleh pergi dekat profile saya tu. Dekat bio saya ada link. Korang klik je kat situ. Kalau Ustaz tengah makan, saya kena rehat je. Saya Pak Iwan. Boleh. Tapi ada. Belah tak je? Pola juga. Sekejap tunggu. Korang nak jumpa tadi je. kena buat bertemu Tak dengar Ustaz. perkara yang Dekat idaman ni. suami mengajar pada perkara maka mak ayah mengajar pada kebaikan. Siapa nak keluar 3 hari nanti ada. Ada Ustaz dah kita orang. Dia ambil COD ke? Ya, kita COD Kuala Lumpur, Selangor dan Johor Bahru guys. Maksudnya raja keluar apa semua. Ustaz Zul Hazwan. Ustaz Zul Hazwan. Korang pergi TikTok. Sekali je saya nak pesan Sekali je saya nak pesan. Orang tanya pasal Ustaz, orang dah tanya soalan benda-benda yang diorang tak faham, Semua tak makan. Bagi ustaz benda-benda diorang tak faham tentang agama, tentang solat, tentang istilah, tentang doa putih, tentang puasa putih apa semua. Tapi korang stop lah cakap doakan midi. Sebab tu Faham? hati yang bersih. Dia takkan Stop. takkan. Contoh kita kalau Sekarang ni orang nak tanya Ustaz apa yang soalan-soalan diorang tidak tahu, apa yang diorang nak tahu, apa yang diorang nak belajar. Bukannya doakan midi. iman dan amal kita. Bukan iman dan amal kita. Orang time ni ada Ustaz gunakan peluang masa tu. Kalau tak faham, Bukan nak kena ada Imam dan bukan amal lah senang cincin. nak ada Ustaz ni. Hati kita apa? Hati kita adalah kotak cincin yang baldu. Bukan senang nak ada Jadi, Ustaz. hati yang baik akan diletakkan iman dan amal yang baik. Ustaz ni Kalau jarang kita ada. satu buruk, Sebab tu lah kita orang ni doakan midi. Kalau kita Benda lain tak ada. Mana mungkin kita Orang ni masa ni Allah Ta'ala bagi ni. Sebab Tanyalah soalan, bukan doakan midi. Orang nak tanya soalan. Elok yang baldu. Begitulah hati tadi Hormat sikit. Jadi pun pening kepala lah. akan diletakkan dalam hati yang baik. Orang nak tanya pasal apa yang orang tak faham. Kadang-kadang kita buat baik, tapi bila hati kita rosak. Doakan midi. Bahkan aku. Kan dah kena marah. Itulah korang. Minta maaf Ustaz. Ustaz nak jumpa Ustaz, korang boleh cakap macam tu Bagus. Jangan marah, janganlah komen minta doa. Hari-hari korang. Sepanjang orang tu hutang, setelah zaman Hukuman takbib. Dosa lah guys. Orang takbib sama macam rokok. bayangkan tiba-tiba Tu dosa diri sendiri tanggung. Kita sebagai kalau yang tak hisap bagi peringatan macam tu. kita nak mana? Soalan Allah. Ataupun kita nak bahagia akhirat. Kan nak kena dengan hidayah betul. Kita nak yang mana? Betul. Saya tak kerti marah. Saya orang ni bukan pemarah orang ni. Kalau kahwin, bahagia di sini semayang Untuk doa. komen je lah Iwan. Makan berdua pala. Nanti saya tak tahu nak cakap apa. Saya ni bukan macam dia orang pandai cakap. Amin. Tak dekat Idan ke? Dekat Idaman. Siapa nak banyak soalan pergi dekat Idaman. Lepas tu dengan Dia pakai moderator Iwan. Itulah jawab nanti saya pakai. Idan over bukan over. Dia bagi nasihat dekat korang. Faham tak? Dia bukan over. Korang minta benda tu waktu time macam ni dengan ustaz lagi yang susah kita nak jumpa. Bukan tak boleh cakap, tapi bagi ada time lah. Kena masa. Sebab Ramadan Semua kan dah besar. Ramadan 24 jam. Tapi kita tetap boleh buat apa? Kita tetap boleh bangun sahur. Kita boleh dengan subuh. Masing-masing kan dah besar, dah pandai buka akaun TikTok apa semua. Jadi bikin sendiri le. Banyak benda baik. Maka tu berkat. Saya cakap slow je ni. So, Sampai kat Idan cakap marah nanti. Orang ketentap. Saya cakap pelan-pelan je. Jangan marah. Relax
relax je chill rock. Hidayah. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersedekah di awal pagi, Allah jadikan harta yang berkah. Soalan. Siapa nak tanya soalan boleh pergi dekat Idaman dengan Idan. Dia orang tengah sebelah ustaz tu. Kita bangun jam 4-5 pagi, kita pergi sembahyang subuh contoh di masjid surah. Dakwah yang layan baik jawab. Tak apa, saya bukan tak nak layan, tapi kadang-kadang kita tak boleh orang kata biarkan orang macam tu. Kita kena tolong bagi nasihat mana mampu. Jadi nak ikut tak ikut tu terserah. Orang yang tak solat, Yang penting tanggungjawab kita. orang yang berzina, orang yang dia nafas kita, udara kita Kena respect, kita campur dengan betul. macam-macam orang. Sebab tu hidup kita dia Orang semua. jual tak apa. Waktu subuh, waktu yang damai. Kenapa? Ada masa guys Ada masa nak minta doa midi semua ada masa. Kalau tiap masa sampai kan ustaz yang kita orang susah nak jumpa ni orang komen macam tu. Itu yang buat orang hati macam tu. 9 pagi. Kita boleh qada subuh, tapi benda yang hilang Mana kat rumah dia demam. Dia berkata waktu subuh tu hilang. Dia faham tak? Kita contoh, kalau kita beli kopi, Saya letak lagi. kita beli kopi, dia kata kalau beli pukul 1 sampai pukul 2 dapat hadiah. Tapi kalau kita beli pukul 4 boleh tak? Boleh kan? Kita tetap boleh beli pukul 4 betul. Pukul 4 tetap boleh beli. Tapi kita tak dapat hadiah. Macam itulah contoh dia. Bagi contoh ni faham sikit. Faham tak? Jadi solat subuh, kalau kita bangun pukul 9, kita boleh qada. Kita boleh qada. Tapi Wah, nampak tempat letak ni. Tapi- Tak boleh. yang boleh qada tadi jadi apa? Dia boleh qada sembahyang subuh, tapi dia hilang keberkatan waktu subuh tu dia tak dapat. Itu maksud dia. Seorang sahabat perempuan jumpa Nabi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, isteri aku sini. Ya Rasulullah, isteri aku, dia kata isteri aku, suami aku sembahyang subuh lambat. Mengadu pada Nabi. Nabi diam. Datang suami dia, Nabi tanya, kamu sembahyang lambat? Ya Rasulullah lambat. Nabi kata apa? Saat kamu bangun, kamu terus solat. Sebab kena ingat, ada orang yang senang nak bangun subuh. Ada orang yang Allah bagi ujian, dia susah nak bangun subuh. Jadi kita yang senang jangan sombong. Sebab Allah bagi kita senang. Contoh kita boleh baca Quran, jangan hina orang tak pandai baca Quran. Kita boleh baca Quran bukan sebab kita pandai, tapi sebab Allah pilih kita. Sedekah subuh lebih afdal bagi kat siapa Ustaz? Sedekah ni bagilah pada siapa-siapa selagi mana menggembirakan dia. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang menggembirakan orang lain, Allah sedekah, Allah sediakan baginya mahligai dalam syurga. Contoh kita simpan seminggu, lepas minggu tengok duit terkumpul RM50. Oh, RM50 tu kita pergi isi minyak, tengok ada Pakistan, bagi kat dia. Nampak ada OKU, bagi kat dia. Nampak ada orang susah, bagi kat dia. Bagilah pada sesiapa pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berkati kita. Kita ada lagi 3 soalan je dia. Ustaz nak makan ni. Ya? Makan je. Ustaz nak makan. Tak makan? Ustaz kena makan. Tak makan? Ustaz makan dulu. Tak ada orang makan. Tak, Ustaz kena makan. Tak kalau bercakap sampai subuh pun tak habis. Tak. Betul. Selagi boleh bercakap. Besok kalau Allah bagi stroke, tak boleh cakap, apa pun tak boleh buat. Jadi jangan tangguh kebaikan. Bila kita tangguh kebaikan, Allah akan pilih orang lain untuk buat kebaikan. Allah. Ustaz, macam mana betul-betul nak dapat redha? Nak dapat redha ni apa maksud redha? Redha ni suka. Kan sebut tadi redha ni suka. Jadi suka ni apa? Suka dengan ujian Allah pun dia suka. Dengan nikmat Allah pun dia suka. Ustaz, macam mana nak khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat ialah dia seronok dengan solat. Bukannya Allah Akbar, iya kena bulu, iya kena bulu, iya. Bukan tu, bukan khusyuk. Khusyuk ni dia seronok nak solat. Macam kita tengok filem, tak tahu 4 jam dah habis. Tengok Netflix 3 jam dah habis. Begitu kita solat. Bila kita solat, kita rasa kemanisan solat, seronok nak solat. Sebab solat ni cakap-cakap dengan Allah. Bila kita seronok solat, maka kita akan rasa kemanisan. Itu disebut khusyuk dalam solat. Disebut dalam kitab Munyatul Musalli. Khusyuk ni apa? Khusyuk kita seronok dengan solat, tu khusyuk. Bukan khusyuk ni, iya kena duit untuk. Tu bukan. Kalau yang tu angkat pitak di luar. Biar ada sembahyang seorang tu kacau orang. Kan Allah duduk tu kan, angkat pitak di luar. Pasal kacau orang. Macam mana nak istiqamah? Istiqamah adalah macam saya sebut tadi, istiqamah kita mencintai buat sesuatu walaupun sikit. Buat duha sehari 2 rakaat, buat bila tinggal rasa sayang. Contoh simple lah, kalau kita pergi isi minyak, tiba-tiba kita tertinggal kad point, kita rasa rugi tak? Rugi. Aduh, pergi kaunter dia isi penuh dik, kad dah, aduh kad bawa lupa pula dia kata. Kan? Kita rasa rugi. Begitulah kita dalam hidup. Macam mana istiqamah? Istiqamah pada buat kebaikan. Kalau kita gagal buat kebaikan, maksudnya apa? Kita telah rugikan hidup kita. Itu maksud istiqamah. Bila nak tahu istiqamah? Bila nak tahu ni? Bila kita mati.
Bila kita mati orang sebut dulu Iwan masa dia hidup dia selalu belanja minum. Kebaikan tu disebut selepas mati, maka orang tu istiqamah pada benda tersebut. Dia kata kalau lah dia ada dulu dia lah paling rajin. Itulah istiqamah. Disebut kebaikan setelah dia mati. Masa hidup kita tak tahu. Kan? Ustaz makan dulu, kami tunggu. Tak apa, tak makan pun. Ni ada nasi Arab. Tak makan pun. Tak makan. Tak dua hari. Seronok jumpa dia orang ni. Makan nasi Arab. Share nasi Arab. Ya Allah. Jadi semua orang hebat-hebat ni, semoga Allah beri kejayaan dunia dan akhirat. Tak dulu Ustaz. Cuba. Kita nak buat. Okey. Baik. Jadi saya nanti bantu Ustaz. Masuk baik. Bantu Ustaz. Basah kan? Boy. Ini gini ke? Boy. Mau bola? Okey. Kau nak balik kan? Gimana ni? Begitu. Oi. Ini ready ya? Tak, dah pergi. Tak bisa, saya. Aduh. Lengan dia. bagi pinjam. Lengan dia power kita. Lengan bau. Lengan ni power ni. Kelebihan Kailullah ni Nabi sebut, barang siapa yang tidur Kailullah setengah jam sebelum zuhur, maka Allah akan cukupkan rehat baginda di waktu malam. Jadi hikmah dia, kalau kita bangun, kita tidur setengah jam sebelum zuhur, jadi mudah-mudahan waktu malam nanti kita bangun tahajud, kita jadi mudah bangun dan kita ada kekuatan untuk tahajud. Macam tu. Besok makan rojak. Boleh insyaAllah. Baik mak, dia habis. Back boss. Iwan ni. Korang nak tanya bab hukum akal. Jangan. Time ni boleh tak tanya? Dah habis dah, dah habis dah. Tak, masalahnya dorang time kita tak ada ustaz, baru dorang tanya bab hukum. Macam Apa lagi kita nak jawab? Ustaz, macam mana kita nak berdamai dengan takdir Allah? Cara nak berdamai dengan takdir Allah, menerima ketentuan Allah. Sebab kita ni hamba dia. Contoh, ada kena bagi contoh supaya senang faham. Kalau kita sebagai ayah, kita panggil anak yang sulung, abang nak duit sekolah RM1. Kan? Sekolah RM1. Abang kata, alhamdulillah ayah, terima kasih. Cukup bang? Cukup ayah. Kita bangun jimat-jimat. Dengan nombor 2, Idan ni manoti. Dengan nombor 2, bagi kat nombor 2 Angah, RM1 je bang. Mana cukup? Ingat apa? Nampak tak? Sebagai ayah, dia akan sayang dan bahagia dengan anak yang pertama. Sebab walaupun dapat RM1, dia syukur dan redha. Nampak tak? Beza dengan anak nombor 2 tadi, dia merungut. Dia merungut. macam ni. Macam ni, dia merungut. Kan? Dia merungut kan? Bila merungut, maka akhirnya kita akan jadi hamba yang jauh dengan Allah. Sebab kita merungut pada ketentuan Allah. Dan Ustaz, boleh ke kalau tak nak kahwin? Kalau kita tak kahwin, kita dah tinggalkan sunnah Nabi. Nabi kata, siapa yang tinggalkan sunnah aku, dia bukan daripada kalanganku. Maka kahwin tu banyak amal dia. Tambah umat, buat kebaikan. Ustaz nak makan tu? Ustaz, adakah semua keputusan atau pilihan kita, semuanya Allah yang gerakkan hati kita? Hati ni dalam genggaman Allah. Kadang-kadang gerakan hati itu benar. Bagaimana berlaku kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu ketika tengah bermusafir. Bila Imam Syafi'i bermusafir, tiba-tiba dia tengok Tok Umar tu, dia kata Tok Umar ni macam tak boleh percaya. Imam Syafi'i kata. Akhirnya Tok Umar tadi layan Imam Syafi'i, sediakan tempat tidur, bagi Imam Syafi'i tempat yang selesa, dan besok pagi siapkan tempat untuk Imam Syafi'i. Bila esok Imam Syafi'i nak gerak, dia siapkan bekal lagi untuk Imam Syafi'i. Tiba-tiba bila nak gerak, dia kata kat Imam Syafi'i, apakah kau rasa semua benda tu percuma? Maka kata Imam Syafi'i, mulai hari ini aku benarkan ilmu firasat hati. Ilmu firasat hati, kadang-kadang gerak hati kita tu dia memberi bayangan, membayangkan kepada kita. Nampak tak? Begitu. Ustaz, makanlah dulu. Tak apa, tak nak makan. Ustaz makan Ustaz? Sejuk. Ustaz. Tak apa, makan ni tak apa.
Dah Ustaz makan dulu Ustaz. Dah Ustaz makan Ustaz? Baik, tak nak makan. Bagi Ni Ustaz Iwan kesian. sambung. Ustaz jangan lalai, Ustaz jangan lalai. Makan Ustaz. Ni soalan dia. Ustaz makan dulu, Ustaz makan dulu. Ustaz makan Ustaz. Makanan tak apa, kesian dia orang ni. Ustaz boleh kata dalam pandangan. Ni. Makan ni macam ni. Saya tak nak makan. Share. Tak makan lah. Saya lagi beli makan. Kita makan nasi. Ustaz, macam mana nak hilangkan rasa iri hati? Orang kenapa nak iri hati? Kita akan iri hati bila, okey, tengok kata Imam Hasan Al-Basri. Ini bukan Ustaz kata. Imam Hasan Al-Basri kata, macam mana hati kita nak tenang ialah meletakkan rezeki orang bukan milik kita. Rezeki orang bukan milik kita. Faham tak? Maksudnya kalau Iwan dia ada rezeki, dia ada jadi jutawan Amin, itu rezeki dia. Tak perlu Ustaz nak risau macam mana dia buat, macam mana aku nak jadi macam dia. Tak perlu. Allah dah tentukan rezeki kita. Usaha, tawakal dan serah pada Allah. Kalau benda tu rezeki kita, pasti jadi rezeki kita. Maka takkan ada perasaan iri hati, takkan ada perasaan dengki, kerana kita yakin dengan rezeki kita. Walaupun ada orang berjaya, Allah nak bagi kat dia, Allah nak kurniakan kepada dia. Iwan jadi berniaga yang hebat, Allah rezekikan dia. Dalam juta-juta manusia Allah pilih dia, tu rezeki dia. Jadi Ustaz ada rezeki Ustaz, maka kita yakin dengan rezeki kita, maka kita akan jadi orang yang kaya jiwa. Bila kita kaya jiwa, takkan ada iri hati, takkan ada perasaan buruk sangka, takkan ada perasaan dengki. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam keyakinan kepada Allah. Sebab tu hari ni kena dengar betul-betul, dengar betul-betul. Kita bukan suruh buang dunia. Kita tak kata buang dunia. Kita kata ubah keyakinan kepada dunia kepada keyakinan kepada Allah. Bukan kita suruh buang dunia, tak payah makan, tak payah ada rumah kereta, tak. Cuma kita meletakkan keyakinan bukan kepada dunia, kepada Allah. Kalau tak ada rumah besar tapi ada Allah, bahagia. Kalau tak ada kereta yang mewah tapi ada Allah, bahagia. Kalau tak ada pekerjaan yang besar, yang gaji banyak, gaji yang sekadar cukup dengan apa yang kita ada, kita redha dengan Allah, bahagia. Jadi itu maksud dia, bukan buang dunia tapi mengubah keyakinan dunia kepada keyakinan kepada Allah. Bila kita yakin dengan Allah, bahagia hidup kita dunia akhirat. Kan senang. Maka takkan ada perkara-perkara buruk dalam hati kita. Walaupun hujan tu akan datang, hidup ni takkan hilang dengan hujan. Hujan dia seperti ombak laut, dia datang badai, datang ombak. Bila pergi ni ombak, angin dia pergi, air laut akan lebih tenang daripada air tasik. Bila kita berjaya mengarungi ujian dalam kehidupan, maka selepas itu hidup kita akan tenang, bahagia, aman dan damai, sebab kita telah serahkan urusan kita pada Allah. Faham? Kita makan dulu. Kita makan dulu. Tak makan Ustaz? Ya. Kita makan dulu lah. Makan. Jangan masih Ustaz. Ustaz Tadi sampai tak makan lagi tu. Ustaz vitamin dalam hidup. Kata saya, betul Ustaz dalam hidup. Asyik. Banyak je soalan korang. Kopi nuntang tu siapa punya? Sorry tadi ni. Dalam. Orang ni kat dalam lah guys. Bagi Ustaz makan dulu guys. Saya siap Ustaz. Tak makan lagi tu. Sejuk lah makanannya je. Mana nak buatnya? Okey. Terima kasih semua. Iwan dah makan ni, saya dah makan dah. Bagi Ustaz makan dulu lah kan. Daman, kau janganlah kacau. Lepas tu nanti dia baca itu, lepas tu dia tanya lagi Ustaz. Dan Ustaz menyambung. Kau jawab Aman. Ustaz, kau jawab. Sabar. Dia banyak sangat nak jawab ni. Terima kasih juga. Sama-sama semua. Terima kasih. Sonok kan dengar? Korang sonok dengar? Out of topic. Iwan pakai apa-apa? Saya 15. Sonok kan? Sonok. Best kan? Orang tua dan ular. Hari 24 jam korang Ustaz cakap pun saya sanggup dengar. Sonok dengar. Memang orang belum dengar dia kalau ada doa guys. Macam ni tu. Dia doa memang waktu taubat tu. Kalau buat hukum ni saya tak boleh jawab. Dia tak soleh. Tak rasa ngantuk kan. Nak bincang Ustaz boleh. Oh ni busy Dia busy sikit. Mana yang rekod simpan. Dengar next time dengar lagi. Simpan duduk di sini. Kalau nak share boleh share. Yang mana rekod lah Hukum saya tak tahu. Jadi macam
Kalau tak jawab macam jawab caci-caci nanti orang tak faham. Lepas tu nak jawab semua pun payah. Daripada saluran yang betul. Nanti lewat sikit. InsyaAllah. IG Iwan apa? iPhone wanted. Kalau personal, Iwan Wadeba. Nampak kan? Banyak soalan nampak. Nanti korang ni DM ke, nanti saya simpan soalan-soalan tu, nanti saya akan tanyakan soalan. Nanti saya tanya time dalam live nanti. Time apa ni, otang Ustaz tu dekat kafe ke? Ya, dekat otang. TikTok Ustaz apa? Zul Hazwan Ismail. IG dia pun sama, Zul ZUL. Sekejap saya komen lah. Macam mana nak komen lah? Saya boleh komen ke? Tak ada. Zul Hazwan. Mana nak cari? Zul Hazwan. Alamak, saya tak boleh nak komen ke? Dan macam mana aku nak komen? Nah, tu lah orang cakap dah tu zaman TikTok. Tak komen pula dah. Aku nak komen. Zul Hazwan Ismail. Ni guys, yang saya pin tu, komen saya tu, orang boleh tengok. Yang dekat IG sama, dekat TikTok dia pun sama. Bang sini jadi moderator ramai. Sekejap. Dia dah balik, dia pergi gym. Mana ada orang pergi gym pagi-pagi? Orang pergi gym pagi-pagi bawa betul lagu. Sebab makan dulu dari saya dapat di visit Ustaz dah tahu dah nama saya. Ustaz tahu saya ni jadi nakal. Mesti Ustaz yang ni dengan saya, Ustaz Azari, Ustaz Zul, Ustaz Syazal. Dah tahu saya macam mana. Pakai awak nampak tu mimpi tu ada. Thank you yang follow saya. Terima kasih. Macam mana nak solat tabliyah sebelum solat sunat solat macam biasa 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. So insyaAllah dia dah settle dulu pasport. Dia dapat Dua tekan FB, lepas tu add moderator. Lama Pin. Every ticket dah terima kasih. Jadikan 40k lah guys. Jadikan 40k. Pin moderator. Apa dia nak boleh? Oh, yang ada kat dalam tu. Kena ganti. Puasa kena ganti guys. Puasa kena ganti. Puasa tu kena ganti. Wajib ganti. Wajib. Kuih raya sedap tak? Kuih raya kan, mana nak beli kuih raya saya, nak beli kuih tart, kau boleh masuk saya, bio saya ada link tu. Kat link tu ada TIM tu kau masuk, dalam tu semua ada. Okey, boleh. Kau order situ je. Tak saya tu zaman Jawi. Ustaz tengah berbual dengan orang. Ustaz apa mungkin lelaki. Iwan terakhir. Nak tanya ni, bila saya kalau anak tak sah. Aku tak boleh tak ada kena-mena. Tak sah, taraf dan membaikan tanggungjawab dan nafkah. Dia tak keluar pun nama macam mana? Kalau awak menjaga dia, salah lah kat awak. Maksudlah, kalau awak dah menjaga dia kan. Kalau saya sama Allah saya. Nantilah saya tengok moderator. Siapa nak apply moderator DM. Untuk interview. Macam ramai je viewer saya nak buat moderator. Kan saya khususkan kalian, si Zaidi tak live. Dan live saya. Okey, saya sayang korang. Tapi jangan ditanya-tanya begitu dong. Jangan ditanya-tanya seperti kayaknya apa Tapis. Ya, dia tapis. jangan kata apa sayang midi apa doakan midi dia, kita tahu. Naila, nanti saya tanya ke Naila. Bila Nanti dia gambar. Ustaz ada soalan Ni 15 komen tak? 15 komen. dengan siapa yang kau tahu kan dia korang okey dah baik. Okey, orang baik-baik orang dia semua. Okey, orang hebat-hebat orang dia. So tak apa, dia tu kalau dah tertulis dia akan jadi kan. Mana ada tengok jadah. Itu dah man. Okey,
harga raya tu RM40 satu balang. Ada 40 ke 39 pieces. So korang boleh order. Masa dekat bio saya, lihat reti saya ada bio saya tu, korang tekan. Masuk kat TIM tu, TIM tu ada jual. Ada jual tu. Banyak sangat komen buy. Tak nampak sorry. Bagus daripada saya buat sendiri ke mak saya buat kecil lekak. 15 berapa harga bang? Sekarang kalau kat Apple nampaknya Sorry so guys, apa-apa yang contoh awak masuk live saya ke live siapa pun kan, lawak akan yang terbaik. lawak man kamu apa lagi ni? Ha? Sekejap, kau buat balik macam ni. Kau buat ikan ni. Ini tempat dari ni. Okey. Mohon doakan Azan motor. macam mana kau boleh ni ayat gambar. So korang doakan yang terbaik je, doakan yang terbaik je, betul doakan yang terbaik. Minta ustaz doakan kerja sebagai korang okey, insyaAllah amin. Semoga dimudahkan sama ustaz, bercakap pun kena baik. Betul, benar ya Allah Kan nama saya tempat hai. kan. Kau beli kat Sebab apa? Bayu saya tu Nabi Muhammad SAW dia berdakwah dengan orang kafir ni, orang-orang yang bukan Islam ni, dengan akhlak. So akhlak Nabi Muhammad SAW ni Kita dah balik. Kita dah mendahului ilmu kan. Macam mana bila Nabi kena lempar batu ke apa ke, Nabi skill baik, sangka baik semua kan. So akhlak Nabi ni kita kena ikutkan kan. Okay, nak berpastikan kehendak Allah. Semoga dia masih sentiasa masih Mai tanya kalau kita tu ada kedai kat JB, duit tak ada kat JB tapi nak ambil boleh. Kalau nak ambil dekat JB boleh, dekat JB kat Bandar Baruda saya boleh aturkan. Korang masuk je dalam TV saya, pergi dekat bio, tekan link dan kat situ masuk dalam link tu, masuk dalam TIM, nanti korang dapat WS tu korang boleh beritahu. Nama dia tu Ustaz apa, Zul Hazwan. Ustaz macam mana, saya bukan ustaz ni sekarang ni. Macam jenis ustaz kalau kita mimpi Rasulullah Allah hilang. Kalau Rasulullah itu betul ke? Sebenarnya kalau nak tahu benda tu banyak benda lah. Tapi jangan luahkan. Ustaz dah makan hukum isteri yang tidak ikut perintah suami tak bagi Taurat. Dosa lah, suami tu lah berdosa, dia tak bagi Taurat. Betul tak? Betul tak? Kan? Kalau dia tak bagi isteri dia ikut Taurat, dosa lah dia. Tanya dulu, kita tengok solat. Dan sekarang nak berubah, wajib ke tidak untuk kita qada solat yang lepas? Wajib untuk kita qada solat yang sebelum-sebelumnya. Wajib, memang wajib. Saya pernah kira-kira beratus-ratus solat yang saya tinggal. Saya pernah tanya ustaz, nama ustaz siapa? Zul Hazwan. Zul Hazwan Ismail. Ya, Zul Hazwan Ismail. Allah salah pin dulu dah. Saya tapi komen dulu ni kalau dekat ABN. Tanya tolongkan cawan nanti saya cakap. Hai Zaman, hai. Nanti saya tanyakan. Kalau bayar fidyah kena ganti puasa. Kena ganti puasa juga. Okey, ni saya ada baca ni pasal Abang Zaman tanya, adakah berdosa kita balas balik perbuatan sihir yang dosa kalau kita balas balik dosa, apa yang dia buat kita tu kita berdosa kan. Kalau kita nak solat sunat boleh digabungkan dua solat serentak. Solat sunat, contoh solat sunat tahajud berbalik memang baik ke? Tak adalah mana ada orang tipu je. ataupun yang selalu buat adalah contoh di masjid ada azan dua kan, jadi kita solat qabla dua rakaat. Jadi kita disebut asyik cek je. Tak, aku tengok berapa minit dah 47 minit dah. masjid bersama solat qabla. Lihat tengok ni. Ala ciki. Ala bici. Comel je dia kan. Cantik gila tu. Main kenapa mana? Dah. Okey, kenapa banyak sangat?
Dah jelas Sebab pahitnya semua dah dibuang. Atik. Apa nama kucing tu? I don't know lah. Nama dia putih. Putih, nama budak putih. Tak nak buang orang. Saya nak cakap. Nak bagi saya. Mantap patik ais satu. Lah. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima ciling-ciling. Hidayah Allah ni kita kena cari atau apa? Betul, hidayah Allah akan bagi hamba dia setiap kali hidayah. Tapi kita perlu cari hidayah tu. Kan? Macam Ustaz tadi cakap kan? Kalau kita lapar, kita cari makan. Kalau kita nak mandi, kalau kita baru bangun tidur, kita perlu mandi. Kan? Benda tu kita perlu buat. Nak makan, kita perlu makan. Nak makan, tangan kita kena sokkan. Itu usaha. So, hidayah pun macam tu. Kita kena cari. Kita kena cari kan? Boleh? Faham? Nama bila kahwin, doakan saya lah tahun depan. Jodoh, insyaAllah tahun depan. Okay? Saya cuma suruh tak baca ilmu. Janganlah, ni kat kedai ni nantilah. Okay? Kalau tidak kita menjahat buat dia berdosa ke sebab tengok masa ada atau tak ada. Mama tu semua hukum saya dah jawab. Kalau buat dia berdosa ke sebab tengok masa ada atau tak ada. Mama tu semua hukum saya dah jawab. Kalau bangun solat tak cepat nak baca, janganlah dulukan. Nanti ada rezeki turun kita jumpa Tapi Ustaz saya respect Ustaz kira berani lah. Pergi marah Damaskus semua. Kalau saya tak boleh lah. Wah, hidup ni jangan pernah risau dengan siapa. Datanglah Samsing ke siapa pun, kita ada Allah. Kalau hari ni Samsing tu bunuh kita, satu hari dia akan mati juga. Ui, betul bang. Betul, Jadi apa nak takut dia nak tembak sekarang. Sebab apa? Mati tu dah pasti. Kita mati bukan sebab dia tembak. Kita mati sebab Allah dah tulis kita akan mati sebab kena tembak. Betul. Kalau kita kata saya mati sebab dia tembak, maka iman kita telah salah. Dan ada tak orang kena tembak tapi tak mati? Covid, orang kata kalau kena Covid mati. Ada je kena Covid 2 kali tak mati-mati. Mati bukan sebab Covid, mati sebab Allah matikan. Jadi kalau dia rasa dia kuat, dia Samsing hebat, dia nak bunuh kita, bunuhlah, apa kita nak takut? Bercakap benar itu perintah Allah. Jangan pernah takut dengan manusia. Tapi kalau Ustaz contohlah saya tanya, kalau accident mati sebab merempit berlumba, so memang ditakdirkan sebab kita mati berlumba ke macam ni? Kita kena doa pada Allah. Dalam agama melarang kita lakukan mudarat. Merempit ni perkara mudarat. Gear ni bukan kaki, bukan dengan tangan. Nampak tak? Jadi motor tu dengan kelajuan dia 110 km, 120 km. Jadi jangan, Allah SWT apa? Bila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kita jangan buat perkara begitu. Tapi kita tak ada hak nak mengatakan orang yang mati rempit ni neraka jahanam. Jangan. Kita tak ada hak nak menghukum orang. Dia pun tak nak macam tu. Tapi Allah uji dia macam tu. Kadang kita hina dia. Kita jadi ustaz sebab Allah pilih kita ustaz. Kalau hari ni Allah pilih ustaz jadi mak rempit, maka kan jadi mak rempit. Sebab tu kita kena doakan kebaikan orang. Dulu Sayyidina Omar nak bunuh Nabi. Kan? Omar kata kalau aku jumpa Muhammad aku bunuh. Akhirnya Sayyidina Omar masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Anak Sayyidina Omar, Hafsah, kahwin dengan Nabi SAW. Akhirnya Omar bukan sekadar sahabat Nabi. Omar menjadi apa? Bapa mertua kepada Nabi SAW. Dan hari ini Omar dikebumikan bersama Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar di mana? Di Masjid Nabawi sampai kiamat. Sedangkan dia seorang manusia bukan merempit, bukan Samsing, tapi nak bunuh Nabi Muhammad, kekasih Allah. Tapi bila Allah beri Islam, Allah beri hidayah pada seseorang, maka dia akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kita kembali ke studio B. Dah macam dengan ngadu hater. Guys, Nailah kerja saya tanya kan. guys, saya nak pesan guys. Apa ni? Bang, saya alhamdulillah bang saya dapat masuk gempak kan. Tanpa abang saya tak dapat masuk abang. Saya tengok, saya respect saya. Alhamdulillah rezeki Roy. Apa nak cakap? Utara. Abang tak boleh pergi jauh. Saya dah lama nak cakap kat live pasal abang. Tapi itulah saya cakap pasal abang kan. Orang sampai kat abang pula. Betul dulu aku ikut Roy. Terbalik pula. Oh. Balik lah. Betul dia kata guys. Tanpa Iwan iPhone guys, saya tak dapat sampai sini guys. Dia bawa saya pergi klik lah semua. Dia pergi jumpa artis ni. Abang nampak kau orang baik tu je. Alhamdulillah. Itulah guys. Alhamdulillah guys. Terima kasih Abang Iwan iPhone. Terima kasih, dia banyak support saya guys. Dia banyak sponsor saya dulu barang guys. Terima kasih bang. Sama.
kasih bang. Assalamualaikum bang. Hai. Assalamualaikum. Nanti jumpa. Abang nak duduk dekat dengan kau. Tanah nak jumpa kau. Okay bang. Gelak. Tidak, tadi mana soalan tadi? Saya tanya soalan. Okey, ni soalan lah ni. Saya macam nak kena ni. Nak balik. Rumah saya sian pula. Saya tak tahu situasi dia. Bintang mat anak mami tak main. Sabarlah. Mungkin dia ni. Okey, ni soalan terakhir lah saya tanya. Okey, Ustaz. Last kali ni last. Boleh tak apa. Tanya tak apa. Boleh je. Tanya nak tanya apa? Ustaz. Sebentar ni ada sebentar kan. Nak tolong mak ayah kita yang Nak bercerai dia cakap. Ni. Tanya Ustaz, kita sebagai anak macam mana nak tolong mak ayah kita yang nak bercerai? solat 2 rakaat. Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah wasta'inu. Ni Allah bagi dalam Quran Wasta'inu, mintalah tolong dengan Allah bisabri wassalah, dengan jalan sabar dan solat. Jadi kalau mak ayah kita nak bercerai, kita solat doa kepada Allah, solat doa sabar. Kan kata tadi wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong dengan Allah dengan jalan sabar, wassalah, dan juga solat 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Sampai masa kalau Allah takdir bercerai juga, maka itulah percaturan Allah yang baik untuk mak dan ayah kita. Jangan pernah sedih. Tapi sedih Ustaz, mak ayah saya bercerai. Kita pun bercerai, belum mati. Bagaimana adik kita dekat Segamat dulu, adik Firdaus. Ayah meninggal, mak meninggal, adik-adik perempuan dia meninggal. Jadi kalau ujian ni kena tengok orang yang lebih teruk daripada kita. Siapa nak mak ayah bercerai? Tapi sekiranya benda tu berlaku, itulah ketentuan Allah. Maka kita kena redha. Nabi lahir tak ada ayah. Duduk dengan Tok Wan 2 tahun, Tok Wan meninggal. Duduk dengan pakcik Abi Talib. Tiba-tiba pakcik Nabi tak masuk Islam. Nabi sedih. Tapi sedih kita janganlah berpanjangan. Melepaskan redha pada Allah. Melepaskan redha pada Allah. Sebab apa? InsyaAllah saya doakan untuk SPM bulan 1 ni berjaya. Berjaya dunia dan akhirat. Ingat, dalam SPM, usaha, doa, tawakal kepada Allah. Apa keputusan SPM nanti, jangan sedih, jangan risau. Pasti ada rezeki dan ketentuan yang telah berikan kepada kita yang sebaiknya, insyaAllah. Boleh Ustaz, bolehkah solat sunat subuh kalau dah lewat? Kalau dah lewat, dah habis waktu, tak boleh. Maka cukup dengan solat subuh sahaja, dan selepas solat subuh tidak ada lagi solat sunat. Selepas subuh, selepas asar tidak ada solat sunat. Okey, sekejap Ustaz, dua nak dengar gambar Ustaz. Saya sambung balik Ustaz. Idaman lah, idaman. Saya tadi dah bagi, saya cakap anda, saya cakap anda orang, saya nak kahwin. Dan saya cakap anda, saya cari pantai timur, dia cakap tak boleh. Ambil utara. Utara steady bawah. Ni utara. Ikan geli duk keluar ni. Ya, ikan geli. Geli. Nak order rendang. Okey. Ustaz nak tanya, tanyalah Ustaz. Ustaz pun tak tahu nak baca mana satu. Banyak sangat. Soalan nak macam tagline. Oh yes, kan Ustaz. Oh yeah. Utara, semua baik. Utara, selatan, pantai timur, semua baik. Tak tahu nak hab. Ya Allah. Ustaz buat gini Ustaz. Cicil je. Ni. Chill. Oh, ni bintang. Saya kalau biasa dapat topi cowboy tu saya akan buat gitu. Saya dapat tu, saya buat cicil je. Saya patut ke depan cicil. Kau dapat lah. Nak macam mana ni? Kau dapat topi tu saya buat. Faham. Apa maksud mimpi kiamat Ustaz? Dah tu dia. Apa masa mimpi kiamat? Kiamat ni dia ada tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat. Cicil. Okey. Okey. Tanda kiamat yang kecil. Contoh. Sekarang ni dah berlaku. Nabi kata apa antara alamat kiamat? As-sana kasyahru, asyahru kal jum'ah, al jum'ah kal yaum. Tanda kiamat ni apa? Setahun macam sebulan. Ustaz comel, yang comel Zaidi bukan Ustaz.
Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Dan hari ni kita dah lalui benda tu. Lalui macam mana? Kita rasa kehidupan ni cepat. Ini sudah tak sedar masuk tahun 2024. Maka itu antara alamat kiamat kecil. Banyak lagi apa dia? Antara alamat kecil akhir zaman, baca dalam kitab 40 hadis akhir zaman karangan Syekh Fahmi Zamzam. Hadis 40 akhir zaman karangan Syekh Fahmi Zamzam. Kitab ni harga dia RM15. Beli kitab ni. Beli kitab ni. Okey. Iaitu bab fidyah kerja Ustaz jawab macam mana? Okey. Macam mana mimpi orang dah meninggal? Baguslah mimpi orang meninggal. Macam orang sebutlah ambil gambar 3 orang. Jangan duduk tengah. Nanti yang tengah tu mati. Ni Pak Long. Yang tengah-tengah mati. Kanan pun mati. Yang ambil gambar tu pun mati. Benar ya Allah. Tak ada duduk tengah mati. Kiri kanan mati. Nu ambil gambar pun mati. Betul. Jadi kena yakin dengan Allah. Mati kalau mimpi orang mati. Alhamdulillah. Pelajar SPM. Doakan. Kita belajar bukan untuk exam. Exam ni hanyalah nilaian. Ingat, kita bukan nak keputusan cemerlang, tapi nak ilmu yang berkat. Berapa ramai orang dapat keputusan 9A, tapi ilmu dia hilang lepas SPM. Tak ingat, tak berkat. Tapi ada orang, ya ilmu dia berkat, walaupun sikit. Walaupun dia tak berjaya, walaupun dia jadi biasa-biasa, tapi dia dapat kejayaan dunia dan akhirat. Sebab tu tengok, kena ada Datuk Vida Kuputin. Kan? Datuk Ali Syukri. Kan contoh, dia punya orang berjaya lah. Kan? Dalam bisnes dia orang. Jadi ada orang dapat master PhD. Buat PhD ni sampai rambut makan bantai botak kan, Rambut macam Haris lah. Itulah kan, seperti berikutlah. Jadi kejayaan dalam hidup adalah asal nas. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat pada manusia lain, walaupun dia kerja kutip sampah. Bayangkan kalau lori sampah tak lalu seminggu, busuk satu taman. Jadi kalaulah apa pun pekerjaan kita, jangan pernah sedih. Bukanlah mesti kerja pertonas, bukan mesti jadi ustaz. Apa pun pekerjaan kita, selagi pekerjaan memberi kebaikan pada orang, maka kita menjadi manusia yang bermanfaat. Itu sebaik-baik manusia. Tentang fidyah. Fidyah perlu dibayar sebelum. Fidyah ni maksudnya apa? Kita dalam bulan puasa, kita tinggalkan puasa dengan sebab, ataupun kita tinggal puasa dengan sengaja, maka kita kena qada puasa dulu. Kita kena qada. Sekiranya kita tak mampu qada, baru bayar fidyah. Dan fidyah ni mengikut negeri. Ada negeri yang RM2.50, ada negeri yang RM1.80, dan ada negeri yang ikut kadar negeri-negeri tersebut. Pun begitu, Selangor dia ada cara dia, Kuala Lumpur ada cara Kuala Lumpur, Kedah ada cara Kedah. Sebab ada fidyah orang ganda. Contoh, dia tak qada puasa 20-22 10 hari. Katalah sehari RM2, maka 10 hari jadi berapa? 10 hari dah RM2, 200 20 masuk tahun 2023, tiba-tiba dia tak bayar lagi, maka dia jadi double. 20 tadi menjadi 40. 10 tahun diganda-gandakan. Tapi ada juga yang walaupun berapa tahun dia kira berapa hari je. So untuk fidyah ni dia agak fleksibel lah. Dia agak berubah-ubah mengikut ketetapan negeri. Maka kewajipan kita mengikut akta ataupun enactment yang telah ditulis ataupun ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri-Negeri. Sunnah tidur adalah kita berwuduk. Cuba amalkan sebelum tidur wuduk. Sebab Nabi SAW sebut, barang siapa yang berwuduk sebelum tidur, maka Allah akan hantar seorang malaikat jaga dia daripada dia tidur sampai dia bangun besok. Bayangkan, kerana kita tidur, bila kita tidur, lepas tu kita ada malaikat jaga kita sampai subuh. Dan besok bila kita bangun subuh, malaikat tadi mendoakan keampunan hanya kerana kita berwuduk. Maka dengan wuduk tadi satu. Yang kedua, kalau kita rajin lagi sikit, semayanglah solat 2 rakaat, solat hajat ke, semayang lepas tu tidur. InsyaAllah tidur kita terbaik. Ustaz, kita solat Jumaat sujud takhir, imam dah bangun. Okey, kalau kita sembahyang dengan imam, soalannya, okey, kita sembahyang dengan imam. Bila imam dah sujud, kita sujud. Bila imam dah bangun, kita kena bangun. Selalu berlaku bila solat sunat hajat kan, imam sujud, kita pun sujud. Imam bangun, kita tak bangun. Konon-konon acah soleh.
Kawan tahiyat pun tengok, oh soleh ni dia ni lama sujud. Tu bukan soleh, tu tak mengaji pandai. Kalau orang mengaji, bila imam bangun dia kena ikut imam. Ya. Kalau imam bangun dia masih sujud, imam assalamualaikum warahmatullahi, dia baru bangun. Ini dalam kitab Munyatul Musalli disebut sebagai mencacatkan solat. Dengan sebab dia acah-acah solat, sujud lama, dia telah mengganggu orang lain. Jadi bangun dulu. Lepas tu dia sembahyang sendiri. Kalau dia sembahyang sendiri sujud ke 12 sampai ke 6 mampu pergi kat dia. Sebab apa dia sembahyang seorang? Kan?